Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT. Jadi selamat menonton kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam video ataupun dalam YouTube channel saya Semangat Atar. Tuan-tuan dan perempuan dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada orang bertanya pada saya, Ustaz, kenapa Ustaz selalu senyum ketika buat video? Okey, sebenarnya dah terbiasa dengan senyum. Kalau kita berjumpa dengan orang pun kita akan sentiasa senyum, kan? Senyum ni sebenarnya satu sedekah. Kalau kita tak mampu untuk sedekah dengan duit, kita sedekah dengan senyuman. Maka itu pun dikira sebagai sedekah juga. Okey, hari ni tak nak cerita topik tentang bab sedekah, tapi hari ni nak cerita tentang bab persoalannya sekarang ni, bagaimana untuk kita mengawal iaitu isteri yang nusyus ataupun isteri yang derhaka kepada kita. Saya tahu kadang-kadang ramai yang bertanya kepada saya di luar sana, kadang-kadang di pejabat, Ustaz, bagaimana kita nak menguruskan isteri yang sangat derhaka kepada kita? Ketahuilah bahawa, wahai isteri, selangkah anda melawan cakap suami anda, maka nerakalah jawabnya. Suami anda tu adalah kunci syurga buat anda. Jadi kita tidak boleh berderhaka kepada dia. Kalau contoh suami suruh buat sesuatu yang tidak elok kepada kita, suruh berzina ke, suruh melacur ke, ataupun suruh kita, si isteri tadi untuk mencium lelaki yang bukan mahram dia ataupun yang bukan ajnabi, yang ajnabi bagi dia, maka pada ketika itu kita boleh menghalanginya ataupun kita boleh tidak menunaikan permintaannya. Kita boleh tidak menunaikan permintaan yang tidak elok bagi kita. Jadi kita tengok balik dekat konsep kat sini sebenarnya. Okey, isteri yang nusyus ni sebenarnya kita boleh buat 3 perkara kepada dia. Dalam Islam pun dari segi syarak diajar. Yang pertama sekali, kalau kita dapat isteri yang derhaka ataupun isteri yang nusyus ni, yang pertama sekali kita tengok balik pada diri kita sendiri. Adakah dia jadi derhaka tu sebab kita? Kadang-kadang isteri ni jadi derhaka ataupun nusyus bukan sebab kerana kemahuan diri dia, tapi mungkin sebab iaitu suami yang memulakan dahulu. Kadang-kadang banyak begini, suami yang mulakan dahulu. Suami main kayu tiga, suami buat endah tak endah kepada dia. Bila jadi begitu, isteri jadi hamba tau, isteri jadi sakit hati. Tu yang dia jadi nusyus tu ataupun dia jadi derhaka tu. Sebab tu kadang-kadang ramai datang jumpa saya tak terus marah pada isteri tadi, saya tak terus blame pada isteri tadi. Tapi kebanyakannya banyak bila berlaku situasi pergaduhan dalam rumah tangga, si suami beritahu pada saya, Ustaz, isteri saya nusyus. Cuba awak tengok balik diri awak, sebab apa dia nusyus. Kita tidak boleh nak terus lihat kepada si isteri tadi, kondisi pada isteri tadi, tapi kita tengok balik kondisi pada suami tadi, sebab apa isteri tadi nusyus. Itu poin yang paling penting sekali. Okey, yang pertama sekali, kalau sekiranya isteri tadi nusyus, iaitu kita tegur. Dari segi syarak kita tegur. Macam mana nak tegur? Contoh, kalau dia membuka aurat, kita kata tolong jangan buka aurat, kalau boleh tutup aurat. Contoh dia beritahu, abang boleh tak kalau hari ni saya nak buka aurat, maka kita kena tegur isteri kita tadi. Jangan tak tegur. Sebab apa? Bila kita tak tegur, maka dia dikira sebagai kita ni sebagai dayus, tidak menegur isteri tadi dalam keadaan kemungkaran yang dia buat. Okey, kita tegur, tak mampu tegur, kita bawa kaunseling. Itu cara dia. Dan kaedah yang kedua pula, iaitu kaedah mengasingkan tempat tidur. Bila mana si isteri tadi nusyus kepada kita, nasihat tak mampu nak buat, kaunseling tak mampu nak buat, jadi kita asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur tu bila mana kita tidur di luar, isteri tidur di dalam bilik. Tapi jangan kita suruh isteri kita tidur dalam tandas pula. Awak gigilah tidur dalam tandas tu. Kita kena asingkan tempat tidur. Tak boleh macam tu. Maksudnya si suami tadi kena tidur di luar dan isteri tidur di dalam. Tapi tiba-tiba pada ketika itu tak jadi juga. Isteri keluar tiba-tiba menggoda kita. So kita gunakan pula yang ketiga. Yang ketiga tu apa? Iaitu kaedah pukulan. Kaedah pukulan yang diajar oleh syarak bila mana kita memukul isteri tadi bukan dengan kita menampaknya. Maksudnya
Bukan kita tampar dia, melekat 5 jari kesan pada pipi ni. Tidak begitu. Dari segi hukumnya berdosa besar dan jatuh pada haram bila mana kita menyakiti hati isteri tadi. Okey. Kaedah pukulan yang ajar oleh syarak tadi bila mana kita nak pukul tadi, iaitu dengan kaedah kita ambil satu perca kain yang kita ikatkan. Perca kain tadi macam contoh redak saya ni kan. Okey, kita ambil bahagian hujung ni, kita pukul tapak kaki dia, iaitu dengan kadar begini. Dengan kadar begini, 1, 2, 3. Tapi jangan kuat. Bila kita angkat tangan dengan kekuatan tadi, maka boleh menyebabkan dia jadi sakit, maka jatuh pada dosa besar pada kita. Nak ajar ni kena ala kadar saja. Sebab apa kita kena pukul dalam keadaan yang lemah lembut? Sebab diajar oleh syarak bila mana isteri tadi akan merasakan Allah romantiknya suami aku bila dia pukul tadi dalam keadaan sangat lembut. Dia menegur aku dengan sangat lembut. Berbanding dengan orang lain sebelum ni yang tegur aku dengan sangat kasar. Jadi teguran tadi iaitu pukulan dengan kadar yang sangat lembut, iaitu di telapak kaki. Lepas tu satu lagi, bila nak marah isteri, jangan marah ketika dia tengah makan ataupun tengah makan. Marah ketika waktu nak tidur tadi, kita bincang elok-elok, ambil kaki dia, pukul kaki dia. Pukulan yang manja. Bukan pukulan yang sangat kasar. Jadi orang pukul sekarang ni dengan sangat kasar. Jadi orang tanya pada saya, ustaz, kalau pukul macam tu tak rasalah isteri tadi. Dia bukan kita nak bagi dia rasa, tapi nak dia bagi rasa dalam hati ni. Pukulan tadi dalam hati. Pukulan kasih sayang dipanggil bonding. Barulah isteri tadi akan rasa, Allah, suami aku ni romantik. Dia tak pernah pukul aku dengan kasar, mengasari aku, melainkan dia pukul tadi dengan lemah lembut. Dia akan ingat dan dia akan sayang pada kita. Sebab itulah konsep menegur ni ada 3 dalam rumah tangga. Kalau kita nak tegur isteri tadi, iaitu dengan kaedah teguran, nasihat tadi. Yang kedua, kita asingkan tempat tidur. Yang ketiga pula iaitu yang last choice, iaitu kita pukul, tapi bukan dengan pukulan yang agak kasar, yang melampau-lampau. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk vlog saya ataupun untuk video saya pada hari ini. Jadi insya-Allah saya doakan rumah tangga anda berbahagia dan tegurlah isteri anda dengan cara yang baik dan berhikmah, seperti mana Nabi menegur isteri-isteri dia. Bukan kita tegur dengan keadaan yang kasar dan juga menggunakan kata-kata yang kesat. Sebab bila kita gunakan kata-kata yang kesat, maka dia akan jatuh kepada dosa besar dan boleh menyebabkan hati isteri tadi terluka. Tapi janganlah pula kita starlight isteri kita. Contohkan kita starlight, kan? Boleh menyebabkan tangan kita tadi menyebabkan bengkak pada dahi dia, maka jatuh pada dosa besar. Kena berhati-hati. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk vlog saya. Jadi jangan lupa kita hebah-hebahkan ilmu ni. Moga memberi manfaat kepada anda semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.